Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazila binti Husin. Nombor matrik di 183-11416. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang maksud pengurusan. Okey, pengurusan ia melibatkan benda yang kita urus, iaitu maksud pengurusan ni adalah satu proses, iaitu proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan. Okey, dia berlaku, semua ni keempat-empat ni akan berlaku dalam sesebuah organisasi yang telah ditubuhkan, dan dia menggunakan sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, pengurusan juga boleh merujuk kepada seseorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Okey, yang kedua adalah saya akan menerangkan tentang perbezaan peranan pengurus dan pengurusan. Okey, pengurus. Yang pertama sekali kita mesti tahu peranan pengurus supaya kita dapat membezakan apa itu pengurus dan apa itu pengurusan. Memang kalau kita tengok antara dua perkataan ni, dia mempunyai perkataan yang hampir sama, tetapi mempunyai maksud yang berbeza apabila kita mendalami makna pengurus dan pengurusan. Okey, yang pertama sekali, pengurus sering kita kaitkan dengan communicator. Communicator ni adalah seorang individu yang melibatkan perhubungan dengan individu dan kumpulan. Yang kedua adalah communicator dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu pemantau, penyampai dan jurucakap. Okey, bila kita nak jadi pengurus, kita mesti boleh bercakap. Maknanya kita akan selalu menjadi jurucakap kepada kaki tangan kita dan organisasi yang dah kita tubuhkan. Yang kedua, penyampai. Kita mesti menjadi penyampai. Apa saja benda yang kita boleh perbaharui, kita mesti menyampaikan dalam organisasi yang kita tubuhkan. Yang ketiga adalah pemantau. Kita kena selalu memantau organisasi yang ditubuhkan secara berkala supaya organisasi tu berjalan dengan teratur. Okey, yang kedua adalah pendorong. Okey, pendorong, seorang pengurus ni dia kena pandai memotivasikan pekerja dia untuk mendorong pekerja dia melibatkan diri dalam proses membuat keputusan. Bermaksud bukan proses membuat keputusan ni terletak pada tangan pengurus sahaja, tetapi kita kena latih pekerja kita untuk dia melibatkan diri juga dalam proses membuat keputusan. Maknanya pekerja pun kena berfikir secara mendalam apa benda yang dia kena perbaharui untuk memajukan syarikat tersebut. Bukan hanya tugas tu terletak di bahu pengurus sahaja. Okey, yang ketiga adalah penyelesai masalah. Bila kita nak jadi pengurus, kita kena sanggup tanggung risiko. Sebab apa-apa je akan jadi pada masa depan. So, kita kena bijak selesaikan masalah tu secara rasional dan cekap. Kita tak boleh lepas tangan. Sebagai seorang pengurus, kita tak boleh lepas tangan terhadap apa yang dah terjadi dalam organisasi yang kita tubuhkan. Okey, yang kedua adalah kita kena memikirkan kesan jangka panjang yang akan berlaku. Okey, macam bila kita dah buat keputusan, kita kena tahu. Okey, pada 2000 ni masalah ni akan berlaku, dan kita kena fikir apa benda yang kita buat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maknanya kita kena fikir benda yang ke depan. Bermakna bukan kita fikir bila kita tubuh hari tu kita kena fikir masalah yang akan dihadapi hari tu. Tak. Maknanya kita kena fikir masalah yang akan jadi pada kemudian hari. Okey. Iaitu yang saya jelaskan tadi adalah maksud pengurus. Sekarang kita nak fahamkan apa itu pengurusan. Pengurusan ni dalam sebutan lain mesti kita akan cakap mengurus. Okey, bila mengurus, kita nak mengurus sesuatu benda, kita kena membuat perancangan. Baru apa yang kita nak uruskan akan jadi teratur dan berkesan. Okey, yang pertama sekali adalah perancangan. Perancangan.
Perancangan adalah satu proses untuk menentukan matlamat yang kita nak capai dalam organisasi yang kita tubuhkan. Okey, pada peringkat ni, organisasi perlu mengenal pasti perkara yang ingin dicapai berdasarkan matlamat penubuhan organisasi. Maknanya, organisasi yang kita tubuhkan, kita kena fikir apa yang kita nak dalam organisasi tersebut. Kita kena fikir apa yang kita nak pada tahun-tahun akan datang. Bukan kita fikir untuk tahun tu saja. Maknanya kita mesti nak syarikat atau organisasi yang kita tubuhkan makin lama makin naik. Bukan terus berada dalam level ataupun tangga yang sama je. Okey, yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ni kita mesti menubuhkan satu carta organisasi untuk letak kat situ. Okey, pekerja ni dia melibatkan diri dalam dia mahir dalam bidang accountant dan kita meletakkan dia dalam bidang kewangan. Bermaksud kita kena kenal pasti pekerja kita. Dengan cara apa kita nak kenal pasti? Kita kena melakukan interview waktu kita nak ambil pekerja tu. Maknanya kita jangan main ambil je pekerja tu. Kita kena tengok, okey, dia ni boleh dalam bidang ni and kita letakkan dia dalam bidang tu. Bermaksud apa-apa yang jadi dalam syarikat nanti, dia tak akan jadi sesuatu yang buruk. Maknanya bila kita main ambil je pekerja tu, mungkin organisasi tu tak akan berjalan dengan teratur. Sebab pekerja yang kita ambil tu tak dapat menjalankan kerja dalam bidang tersebut. Okey. Yang ketiga adalah kepimpinan. Okey, bila pengurus ni dia mesti ada sifat kepimpinan. Bukan sahaja pengurus tapi organisasi. Setiap organisasi mesti ada ketua dalam organisasi tersebut. And then dia kena ada satu sifat, iaitu sifat kepimpinan. Kalau kita tak boleh memimpin, apa akan jadi dalam satu organisasi tersebut? Organisasi tersebut tak akan dapat berjalan dengan lancar dan akan jadi kacau bilau. So, kita kena tahu. Kepimpinan ni kita kena tahu, okey, gelagat pekerja macam ni. Dan bila kita tak nak ikut cara diorang, kita kena buat cara kita. Kita kena ubah cara kita supaya cara kita ni dapat mempengaruhi mereka. So mereka akan ikut cara kita. Dan kita kena tahu diorang dapat laksanakan tak tugas yang kita bagi tu. Kita kena selalu membuat pemeriksaan. Kita kena ada sifat tu. Bila kita kata sifat kepimpinan, kita tak boleh duduk diam. Okay, dalam hari tu kita tak boleh ni. Kita kena selalu check apa masalah yang dihadapi dalam organisasi tersebut. Sebab kepimpinan ni adalah salah satu fungsi yang terpenting untuk memastikan organisasi yang ditubuhkan berjalan dengan lancar dan teratur. Sebab kalau kita tak ada sifat kepimpinan ni, organisasi kita mungkin tak akan bertahan lama. Salah satu ni kepimpinan ni untuk mencapai matlamat. Faktor-faktor yang kita nak tu, kepimpinan adalah salah satu faktornya. Okey, yang keempat, yang terakhir sekali adalah pengawalan. Pengawalan ni adalah proses di mana kita kena selalu mengawal organisasi tersebut. Kita tak boleh lepas tangan. Bermaksud kalau kita tak nak buat pengawalan setiap masa, okey, kita kena target. Okay, dalam satu hari ni kita kena kawal organisasi ni, bahagian kewangan. Okey, kalau hari kedua kita kena tengok pula bahagian sumber manusia. Pastikan satu hari tu kita tak boleh duduk saja. Kita kena membuat pengawalan secara berkala. Pengawalan ni adalah proses di mana pengurus memantau prestasi semasa. Okey, kita kena tengok setiap hari ataupun kita kena buat secara berkala. Sebab kalau kita tak tengok, contoh kita tinggal untuk seminggu, kita tak pantau pun. Nah, selepas seminggu kita tengok, oh ni dah jatuh, tak ada peningkatan, tapi ada penurunan. Maknanya yang tu kita punya pengawalan adalah tidak baik. Kita kena sebagai seorang pengurus, kita mesti menguruskan sesuatu benda tu dengan terkawal. Pastikan terkawal lah benda yang kita nak urus tu. Sebab pengawalan ni akan menentukan piawaian yang sesuai. Okey, kalau macam 2020, mula-mula tadi kita dah buat perancangan. 2020 target mesti naik 2 juta.
So bila tak naik, mesti ada benda yang kita salah dari segi proses pengawalan ni. Maknanya kita tak dapat capai piawaian yang dah kita tetapkan. So piawaian ni kita akan menjalankan aktiviti memantau dari semasa ke semasa. Okay, bila kita tengok tak elok, kita kena buat penambahbaikan untuk capai balik target yang kita dah rancang tadi. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang selalu kita dengarkan satu ayat ni, pengurusan adalah nadi kepada organisasi. Okey, bila kita nak tengok organisasi tu boleh pergi jauh ke tak, kita kena tengok dari segi cara pengurusan dia. Okey, pengurusan adalah penggerak utama kepada sesebuah organisasi. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab bila pengurusan kita teratur, organisasi yang terbentuk adalah organisasi yang berjaya. Okey, kalau kita tak tetapkan pengurusan yang betul, organisasi kita akan jatuh. Okey, sebab tu kita kena tetapkan perancangan pengurusan yang strategik supaya organisasi tu dapat dibangunkan. Maknanya dapat dibangunkan mengikut perancangan kita. Dia tak akan jatuh, dia akan naik. Okey, tahun ni 2021, okey, kita naik 1.5 juta. Kalau tahun 2022 mesti naik 2 juta lagi. Maknanya dia tak ada penurunan, dia ada peningkatan. Itu adalah salah satu perancangan yang baik. Tapi dari segi pengawalan pula, kita kena kawal lah. Maknanya kita tak boleh, perancangan kita je macam ni tapi kita tak ada pengawalan yang strategik. Maknanya kita tak ada pengawalan yang berkala. Okey, pengurusan yang baik juga akan melahirkan organisasi yang cekap. Bila seorang pengurus tu mengurus organisasi dia dengan baik, okey, dari semasa ke semasa dia ajar, okey, macam ni, hari ni kena buat macam ni, okey, bila kita buat macam ni, syarikat kita akan naik. Okey, yang tu dia akan melahirkan, okey, pekerja dia pun tahu, okey, hari ni kena buat macam ni, baru syarikat dia akan naik. So, bila dilatih pekerja ni, bila dilatih hari-hari, dia akan jadi cekap. Okey, keputusan yang dibuat mestilah memenuhi keperluan organisasi secara keseluruhan. Maknanya pengurus juga kena tahulah hari-hari, okey, keperluan apa yang organisasi dia perlukan, dia kena semak. Okey, hari ni organisasi dia tak tahu nak buat benda ni, okey, dia ajar buat benda tu. Maknanya dia menepati apa yang organisasi dia perlukan lah. Maknanya jangan benda organisasi dia tak tahu, pakai tangan dalam organisasi dia tak tahu buat benda ni, tapi dia pergi ajar benda lain. Tak boleh, dia kena ajar benda tu supaya organisasi dia akan cekap dan dapat dibangunkan. Lagi dia kena memotivasi kaki tangan untuk mendorong mereka bertindak dengan lebih efektif. Kadang-kadang pekerja ni pun dia ada turun naik dia juga. Kadang-kadang bila dia tak berjaya pekerja ni, bila dia tak berjaya buat sesuatu benda tu, dia akan malas lah nak buat hari ni. Okey, sebab tu pengurus dia kena bijak memotivasikan. Dia kena bagi kata-kata semangat. Janganlah bila pekerja kata, okey, dia tak boleh buat benda ni, pengurus tak kata, okey, kalau tak boleh buat berhenti. Okey, macam tu dia akan mematahkan lagi semangat pekerja. Okey, sebagai pengurus kita kena berfikiran terbuka. Maybe pekerja dia ada masalah lain. So kita kena motivasikan dia dengan kata-kata kita. Okey, pengurusan mestilah dijalankan dengan baik agar dapat mengurangkan risiko kesilapan yang dilakukan oleh staf bawahan yang tidak berkebolehan. Okey, kadang-kadang staf bawah ni yang bawah-bawah lagi kan, dia baru masuk, okey, dia tak tahu benda ni, nak buat benda ni. Pengurus ni dia kena ajar. Dia tak boleh, okey, tak tahu terus berhenti. Okey, dia tak boleh macam tu. Sebab bila dia ajar, dia akan mengurangkan lagi risiko kesilapan dalam pengurusan. Sebab tu kita kata pengurusan yang baik akan melahirkan sesebuah organisasi yang cekap. Okey, setiap apa yang kita perolehi daripada sesebuah organisasi, dia tak bergantung kepada ketetapan sesebuah organisasi menjayakannya, tapi peranan pengurusan yang menjadi penggerak utama dalam membentuk organisasi yang terbaik. Okey, apa yang kita capai dalam organisasi bukan sebab organisasi tu tau. Maksudnya bukan sebab, okey, kita rancang hari tu 2020
21 hari tu. Yang 2022 ni akan naik 2 juta lagi. Okey, tengok 2022 ni naik 2 juta. Tapi dia bukan sebab organisasi tersebut, tapi disebabkan pengurusan yang baik. Sebab tu kita dapat capai apa yang perancangan yang dah kita tetapkan. Sebab tu dikatakan pengurusan adalah nadi kepada sesebuah organisasi. Sebab tu kita kena fahamkan maksud pengurus dan pengurusan. Pengurus adalah seorang individu dan pengurusan adalah proses. Proses di mana kita merancang, kita mengawal, kita menyusun. Itu adalah satu proses. Dan pengurus adalah salah satu individu yang menggerakkan pengurusan tersebut. Sebab tu kita kena faham dua maksud yang berbeza ni dan kita akan dapat nilai. Dia adalah saling berkait. Memang perkataan dia sama tapi dia mempunyai maksud yang berbeza bila kita mendalami makna-makna yang terkandung dalam dua elemen penting ni. Okey, untuk hari ni itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian, terima kasih.